Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat petang. Selamat petang semua. Okey. Hari ni insya-Allah akan nak share sikit kisah. Hari ni nak share pasal kutu. Banyak sangat haiwan ni. Hari ni nak share pasal kutu sebab yalah kita banyak haiwan pun, banyak haiwan kita boleh ambil inspirasi daripada kisah haiwan. So hari ni akak nak ambil tahu kisah, nak sharekan tentang kisah kutu lah. Sebelum tu akak nak nak sharekan tentang kisah kutu. Okey, hari ni seperti kita tahu kutu ni kan, dia boleh membuatkan kulit kepala kita gatal-gatal kan. Dan ramai yang tahu kutu ni dia boleh sekali melompat. Dia akan melompat dalam masa 1 minit. Dia melompat sejauh 23 cm dengan badannya yang kecil 2 ke 4 mm tu. Dia boleh, badan yang kecil tu kan, dia boleh, bila dia melompat, dia boleh melompat sejauh 23 cm dalam masa seminit. Kan? Tinggi jugalah tu, jauh jugalah dia boleh melompat tu kan. So sebab tu dia mudah merebak ke orang lain. Kutu ni pun cari hidup dia 72 jam je. Maksudnya tak lama pun, tak boleh hidup lama. Tapi kayaknya paling lama pun dia 72 jam ada lepas tu. Okey, lepas tu satu ni nak kisah. Ni kisah ni mungkinlah dia untuk motivasi saja lah, ataupun zaman dulu, zaman dulu ada seorang ada saintis ni, dia tahu, dia orang kaji pasal kutu. So tahu kutu ni dia boleh lompat 23 cm dalam masa 1 minit kan. So dia orang buat kajian. So letakkan kutu tu dalam satu balang yang besar. Okey, kutu tu setiap hari duduk dalam balang besar tu mesti boleh melompat tinggi macam biasa 23 cm. Okay, satu hari yang saintis ni, dia ambil satu ekor kutu tu, letak dekat balang yang lebih kecil daripada balang yang sebelum tu. Maksudnya ketinggian dia lagi kecil daripada 23 cm lah kan. Lepas tu kutu tu mesti boleh melompat, tapi melompat terhad sikit lah daripada sebelum tukar balang tu kan. So third day, hari ketiga, kutu tu dipindahkan ke tempat yang lebih kecil. Maksudnya betul-betul tinggi dia. Dia tak boleh nak lompat langsung. Kalau dia lompat dia rasa sakit. Dia lompat dia rasa sakit. Kan? So bila tu dia hanya berjalan. Dia tak boleh nak melompat sebab sakit kan. So dia berjalan sahaja. So dia melompat berjalan, dia tak boleh nak melompat. Okey, dia orang tengok memang kutu tu memang tak melompat langsung. So tak aktif. So duduk diam, jalan. Okey, satu hari sebab bila dah lama sangat kutu tu kat dalam tu, dia dah tak nak melompat. Kutu tu dipindahkan ke tempat yang besar sedikit daripada tempat tadi tu, dia dah tak nak melompat dah. Sebab apa? Dia tahu, okey, kalau dia melompat terkena dekat tu, dia dah fikir, cakap mindset dia dah kata, okey, kalau dia melompat terkena dekat atas bekas tu akan sakit. Ais Ika, okey. Akan sakit. Okey, bila dia lompat sakit. So tapi dia tak tahu yang sebenarnya dia dah dipindahkan ke bekas yang lebih besar, tapi still berjalan. So saintis kata, kutu ni dia dah mula malas, so dia kena pindahkan ke bekas yang lebih besar, yang lebih banyak kutu dalam tu. Macam-macam kutu ada kat situ. Kutu yang tua ada, kutu yang muda ada, kutu yang kurang yang istimewa ada, kutu yang kurang kaki ada. So dia masukkan dalam kutu besar, kawasan besar tu, paling besar, dan banyak-banyak kutu dalam tu. So bila kutu ni, yang seekor ni yang tak boleh nak melompat tu, tengok kutu-kutu yang lain semua tu start melompat. Dia tengok melompat, dia kata, kutu yang berumur ni pun boleh melompat juga. Takkan aku yang muda ni boleh tak nak melompat? Lepas tu tengok, kutu tu kaki dia tempang, dia boleh melompat, kenapa aku tak melompat? Dia fikir lagi. Lepas tu tengok lagi, kutu tu mata dia tak nampak, dia boleh melompat, kenapa aku tak melompat? Lepas tu dia cuba lompat sikit, lama-lama dia berjaya melompat seperti mana kutu-kutu lain melompat seperti sebelum ni. Dia pengajaran dia daripada cerita kutu ni, apa yang kita dapat adalah, orang ni, kita ni thank you Ika. Apa yang kita dapat adalah bila kita letakkan dalam satu kawasan, tempat yang hanya kita je, kita tak nampak pun orang luar, tak nampak pun, kita rasa kita seorang je yang terbeban dalam keadaan tu. Kita tak nampak pun orang lain semua boleh berjaya, orang lain semua pun hadapi masalah sama tapi boleh terus melompat, boleh terus berjaya.
Tapi kita rasa kita duduk seorang-seorang juga, aku je yang tak boleh, aku tak boleh. Kita akan rasa macam pemikiran kita akan sempit. Maksudnya kita akan rasa macam tak boleh ni, cukuplah macam tu. So kita tak ada rasa nak mengubah diri kita kepada lebih baik. Tapi bila kita meletakkan diri kita kan ke tempat yang kini kita pergi ke masyarakat orang yang kawasan yang ramai sangat dia punya, maksudnya kita punya area, kita punya circle kita besarkan circle kita kepada circle yang lebih positif, lebih nampak lebih berjaya, kita akan nampak kat situ. Oh, walaupun orang tu berumur, dia boleh berjaya juga. Oh, kenapa aku yang masih muda ni tak boleh berjaya? So, kenapa dia yang terlalu muda daripada aku pun boleh berjaya, sedangkan sedangkan dia baru lagi, tak pernah ada ilmu. Perpesan ni aku pun ada ilmu lama, tapi aku tak berjaya. So dari situ kita akan bersemangat. So kita kena letakkan, kita sendiri, kita kena letakkan diri kita ke dalam circle yang positif, untuk membuatkan kita lebih positif dan lebih berjaya. Kalau kita terus lagi dekat kita punya circle yang kurang, maksudnya kita duduk seorang-seorang yang tak pandang dunia luar, yang hanya tahu aku susah, aku je, keakuan, aku susah, aku tak boleh, aku ni, semua fikir yang tak best, yang tak positif. So kita memang takkan boleh berjaya dan takkan boleh bangkit. So pentingnya kita punya circle, kita punya keliling kita dikelilingi dengan orang yang positif, supaya kita lebih melompat dengan lebih tinggi. Walaupun keadaan tu kita rasa macam mustahil bagi kita, tapi bila kita nampak orang lain yang mungkin lebih berusia daripada kita atau mungkin lebih muda daripada kita, yang kurang pengalaman daripada kita, dah berjaya, kenapa kita tak? So kita akan rasa macam kena ketuk untuk bangkit juga berjaya. Macam tu. So sentiasalah berada dalam circle yang positif, yang orang sentiasa bagi semangat kat kita. Maksud orang yang sentiasa kayaknya berdamping dengan orang yang sentiasa walaupun berbeza pendapat, tapi still sentiasa push kita kepada kita kebaikan. So bila kita rasa tempat tu buatkan kita rasa selesa sangat, ataupun buatkan kita rasa macam tak boleh nak move, pindahlah kepada tempat yang lebih bagus. Macam tu, bukan tempat, maksud circle yang lebih bagus. Macam tu. So petang ni sikit akan nak share sikit tentang business forever. Sebelum ni akak duk share produk sahaja. Mak Ngah, Assalamualaikum. Share pasal produk je. So hari ni akan nak share sikit pasal tentang business forever. Kenapa akak bermula dengan business forever? Akak bermula dengan business forever sebab first, akak punya upline, akak punya leader, di WhatsApp akak, dia beritahu kakak, jomlah kita buat bisnes. Waktu tu akak memang dah down dengan bisnes-bisnes, bukan down lah, maksudnya dah stop dengan semua bisnes sebab nak cari ketenangan jiwa kan. Konon lah kan, sebenarnya tak ada masalah pun tak buat bisnes je lah. Tapi kita sendiri sebenarnya akan rasa macam memang tenang lah, tak buat apa-apa sebenarnya. Ada masa, tapi itulah kita punya just untuk diri kita, family kita. Tapi bila lidah kak ni cerita, jomlah buat baik semula, tapi try pula platform forever ni. So aku cakap apa yang menariknya, sebab akak still lagi macam suka juga dengan platform yang sebelum ni kan. Still nutrition, still supplement, tapi bezalah kan. Biasalah satu suplemen, memang suplemen, satu lagi ni makanan, superfood. Maksudnya yang forever ni adalah superfood. So bila dia kata dia cerita semua business forever, yang paling penting dia pegang dengan 3 konsep. Dia memang share dengan 3 konsep kat forever, iaitu first, tak ada orang tengah. Bukan company orang tengah, maksudnya bukan repackaging produk luar. Produk-produk dia bukan daripada produk luar, maksudnya memang produk daripada hasil tangan mereka sendiri, daripada ladang mereka sendiri. So akak cakap company lama pun dia ada produk sendiri juga, dia ada ladang ladang, dia ada kilang sendiri juga. Tak apalah. So akak dengar second, akak rasa second adalah bisnes ni tak perlu, bila kita nak kira kita punya bonus, kita tak perlu kira kita punya keuntungan. Keuntungan kita tak perlu kita nak kumpul point. Kumpul point. Dia cakap kumpul point. Biasa memang kebanyakan bisnes yang akak join adalah kumpul point. Akak pernah join beberapa networking company. So memang ada mostly kumpul point. Tapi kat forever kita tak ada kumpul point. So bonus dikira dengan harga apa? Dengan macam mana nak kalau tak kumpul point? Kalau tak kumpul point, dia kata bonus dikira pada harga retail, harga jual. Contohlah harga jual aloe vera gel, satu botol RM99 contoh so kalau misalnya bonus kita paling minimum 20%, so RM19.80 akan masuk dalam akaun kita.
bulan depan. Maksudnya. So bonus kita layak walaupun kita jual 1 botol. Tak perlu kumpul point. So that's why menarik juga bisnes tak perlu kumpul point. Baru akak tahu yang ada bisnes point. Even kita pergi dekat Petronas pun kita kena kumpul point kot nak dapat payung satu batang satu kan. Tapi bisnes ni tak perlu kumpul point. Dia macam retail biasa. Kita jual satu kita dapat macam tu kan. Cuma bezanya kalau kita jual retail kita dapat bonus retail. Kalau kita jual kita ada jualan dalam untuk grup, kita akan dapat bonus group macam tu. Dia ada 2 different bonus, dia ada dua keuntungan. Okey, lepas tu cakap menarik juga bisnes. Lepas tu third sekali dia kata tak perlu pairing dan matching. Yang tu akak tak faham. Sebab akak tak pernah buat bisnes. Akak tak tahulah sebab akak punya bisnes mungkin waktu tu akak just buat main-main je. Sebab tahulah kumpul point ambil masa kan. Ambil masa sikit kita nak nak convince orang nak kena naik tu. Lepas tu bila tu pairing akak tak faham. So akak tak tapi akak sangat tertarik dengan kumpul point. Macam tu. Tapi bila dia kata pairing ni adalah perlukan 2 kaki, satukan 2 orang. So 2 orang tu kena samakan sales dia. So lepas tu baru kita dapat bonus. Macam tu baru akak faham. Okey. Kiranya memang agak tough sikit lah kalau macam tu kan. So tak apa, it's okay. Akak kata bagi akak masa, akak nak cuba produk dulu. Okay, akak cuba produk, akak sign up dengan products. Okay, akak try selama 6 botol. Lepas 6 botol aloe vera gel, akak punya results. Okay, 6 botol aloe vera gel, Alhamdulillah husband tegur. Pagi-pagi husband tegur apa? Kenapa dah lama tak dengar bersin-bersin pagi-pagi? Selalunya untuk bersin-bersin pagi-pagi kan. Memang tisu tu sebulan tu tak sampai sebulan 3 kotak. Kan? Memang teruk sangat sinus. Kan? Lepas tu kata, iya ke? Cakap, tak perasan pun. Memang tak perasan langsung benda tu. Lepas 6 botol aloe vera gel. Lepas tu cakap, menarik. Kan? Menarik. Lepas tu tengok pun selalu pergi, bila ada link, leader selalu share link untuk join kelas. Kelas tu adalah share macam mana tentang bisnes. So dia tak paksa kita bisnes, tak. Kita takkan cakap okey jom bisnes, tak. Tapi dia suruh kita dengar. Dia suruh kita dengar dulu tentang sharing, business sharing forever ni. So kita dengar. Okey, dari situ dia sharing tentang apa dia? Company. Pasal tentang macam mana company tu, siapa pemilik dia, semua cerita. Pasal company tu sebenarnya tak ada hutang. Seluruh dunia ni, kira 168 buah negara yang ada company tu, semuanya milik forever. Center yang kat Malaysia ni pun semuanya milik forever. Maksudnya forever beli. Tak ada hutang. Tak ada dekat, bila search, husband search, tak ada dekat bursa saham. Kenapa tak ada dekat bursa saham? Sebab forever ni dia guna, dia private own company. Sebab dia punya pemilik memang dah kaya. So memang macam wow lah juga kan. So bila sampai dia boleh bagi bonus macam tu. Kan? Sebab sebelum ni kalau kita tahu, kalau company yang biasa yang ada dekat bursa saham ni, dia akan bagi duit, bagi keuntungan pada dia punya pemegang saham dulu, baru dia bagi pada dia punya ahli. Tapi forever ni tak. Pulangan daripada kiranya macam keuntungan dia akan bagi balik pada ahli dia. Itu yang menarik. Dan kita ada satu insentif yang menarik adalah chairman bonus manager, iaitu bonus. Saya tak tahu orang yang dapat qualified join dapat chairman bonus manager ni bermula dengan sales, group sales 360,000 setahun, bukan sebulan 360,000 ringgit setahun. Boleh dapat check in USD, boleh pergi cuti-cuti dapat check minimum USD 3,000. Belum masuk lagi hotel, duit shopping semua. So macam wow, menariknya waktu dengar tu kan. So produk dia pun kita tahu dah produk apa, macam madu daripada produk lebah lah. Memang daripada ladang dia sendiri. So lebah, madu, ada bee propolis, bee pollen, ada royal jelly. So aloe vera pun mostly produk dia adalah berasaskan aloe vera. So memang shampoo aloe vera, deodorant aloe vera, ubat gigi aloe vera, dan dia ada gabungan aloe vera dan dan lebah. Macam tu. So macam wow, menarik. So sebab tu first sikit tengok, try, then akak terus share pada ramai orang, dan alhamdulillah ramai yang mula bagi feedback. First jual dekat family dulu, dekat share dekat family dengan kawan-kawan rapat. Alhamdulillah terus akak naik assistant supervisor. Assistant supervisor kita start sharing. Okay, bila orang beli, kita offer, kita akan bila orang beli, orang akan suka untuk jadi ahli. Sebab apa? Sebab jadi ahli lebih murah, 15 ke 35%. Tapi siapa yang buat bisnes, dia punya murah bersampai ke 48%. Diskaun dia. Maksudnya diskaun tu kalau kita assistant supervisor tu dapat 35% kan. Maksudnya satu barang tu, walaupun kita beli satu barang aloe vera je,
So harga kita less 35% terus. Macam tu. 99 contohlah 100 harga, contoh 100 harga dia, tolak 35%, so maksudnya kita bayar RM65 je, RM65 je instead of 100. Untung kan. So kalau kita ahli biasa, instead of kita bayar 100, kita bayar RM85 je. Macam tu. So bila makin lama makin tinggi pangkat, makin tinggilah diskaun dia. So lagi murah lah barang tu. Walaupun kita beli satu barang. Sebab apa? Bila kita buat bisnes, kita dah kumpul, bukan kumpul share, kita kumpul sales. So bila kita kumpul sales, so makin besar lah kita punya keuntungan, dan makin tinggilah kita punya diskaun dan bonus kita. Macam tu. So sejak tu akak terus bersemangat untuk share kepada orang tentang business forever, dan sekarang akak dah full time business forever daripada rumah. So itu dah share yang akak petang ni. Okey, semoga bermanfaat, dan kalau ada pada anda yang tengah mencari bisnes atau diuji dengan pendapatan hilang, sumber pencarian pendapatan kan, boleh WhatsApp akak di 0123678708 untuk akak sharekan tentang business forever ni. Akak takkan suruh awak terus join tu, tak. Okey, kita go step by step. Dengar dulu, okey, ataupun nak cuba produk dulu, is okay. Try produk dulu, atau nak dengar dulu tentang bisnes, tiada paksaan. Sebab business forever bukannya bisnes yang berdasarkan nak keuntungan semata-mata. Kita nak orang dapat manfaat produk, dan juga dapat manfaat daripada maksudnya pendapatan daripada bisnes ni. Macam tu. Okey, itu saja sharing akak. Terima kasih sebab sudi mendengar. Okey, terima kasih semua. Okey, semoga Allah berikan kebaikan pada kita semua, dan beri rahmat dan kasih sayangnya pada kita semua. Okey, selamat petang. Assalamualaikum. Bye.